Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda wa qadat at-tuqa, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita dan masih lagi bagi kita peluang untuk kita sama-sama menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak bagi tahun ini. Dan sememangnya bulan Ramadan adalah satu bulan yang sangat agung, yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadat, dapat menghargai bulan Ramadan, dapat mengambil peluang dengan kedatangannya bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya orang itu telah mendapat satu kebaikan yang sangat-sangat besar. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahawa bulan Ramadan adalah satu bulan yang sangat agung dan satu bulan yang sangat mulia dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan kesemuanya. Dan pada hari tersebutlah Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Dan inilah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu di dalam bulan-bulan tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa ada 12 bulan kesemuanya. Dan dalam turutan bulan-bulan ini, bulan Ramadan terletak pada turutan atau nombor yang ke-9. Dan Ramadan mempunyai banyak keberkatan ataupun peristiwa-peristiwa yang penting telah berlaku pada bulan ini, dan ada banyak kelebihan-kelebihan yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang paling besar adalah pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana telah diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan daripada petunjuk, dan Al-Furqan itu pembeza di antara hak dan batil. Jadi pada bulan inilah Al-Quran telah mula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan ini jugalah, pada bulan Ramadan jugalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Jadi dua peristiwa penting, turunnya Al-Quran
dan pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Dan bulan ini adalah bulan keampunan, maghfirah, yang mana ada banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan keampunan bagi mereka-mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-salawatul khamsi wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibal kaba'ir." yakni puasa sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumaat sehingga ke sembahyang Jumaat yang lain, dan puasa bulan Ramadan hingga ke Ramadan yang lain adalah pengampun bagi dosa-dosa yang diantaranya, selagi mana dijauhi dosa-dosa besar. Yang ini satu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang beramal ibadat pada bulan Ramadan, maka segala dosa-dosanya daripada Ramadan tahun itu daripada Ramadan tahun lepas sehingga Ramadan tahun tersebut akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini 1 tahun punya dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu hebatnya, agungnya kedatangan bulan Ramadan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Apabila datangnya Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu syurga. Yang ini bagi menyambut kedatangan bulan Ramadan, pintu-pintu syurga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Begitu juga Imam Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan satu lagi hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama' wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu jahannam, dan akan dirantai syaitan-syaitan. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini menerangkan tentang kelebihan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan bagaimana dosa-dosa orang yang berpuasa bulan tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salah wa shama Ramadan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah, hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha." Qalu ya Rasulullah, afala nunabbi'u an-nasa bidzalik? Qala inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi, kullu darajatayn ma bainahuma kama baina as-sama'i wal ard, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'la al-jannah wa fawqahu 'arshur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Baginda Rasulullah SAW sabda, siapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan mendirikan salah dan berpuasa pada bulan Ramadan, maka tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sama ada dia berhijrah di jalan Allah atau dia duduk di rumah di tanahnya yang dia dilahirkan padanya. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak kami khabarkan perkara ini kepada orang ramai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada 100 darjat, 100 tingkatan yang Allah SWT sediakan untuk orang-orang yang bermujahadah, yang berjihad di jalan Allah SWT. Di antara satu darjat ke satu darjat yang lain, jaraknya sebagaimana di antara langit dan bumi. Maka apabila kamu meminta daripada Allah SWT, maka mintalah Al-Firdaus, kerana sesungguhnya Firdaus itu adalah syurga yang paling tengah dan paling tinggi, dan di atasnya lah terletaknya Arshur Rahman, Arash Allah SWT,
dan daripadanya lah mengalirnya anak-anak sungai di dalam syurga. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apakah makna iman? Iaitu dengan keyakinan pada Allah. Ada banyak penafsiran ulama tentang maknanya. Di antaranya sebahagian ulama berkata dengan meyakini bahawa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisab bermaksud seseorang itu melakukan sesuatu amal dengan keinginan ataupun harapan untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama mengatakan makna ihtisab adalah satu orang tu dia buat amalan semata-mata untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan dia buat amal tersebut dengan kerelaan hatinya, bukan dalam keadaan terpaksa, bukan dengan rasa berat atau rasa malas, rasa satu bebanan. Bahkan dia buat amal tersebut dengan penuh ceria, dengan penuh rasa taat, dengan penuh rasa rela dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menyempurnakan perintahnya. Dan setengah ulama mengatakan ihtisab bermakna seorang itu dia buat amal, sesuatu amal, semasa dia buat amal tersebut dia menggambarkan akan segala janji-janji Allah dan Rasul yang telah dijanjikan untuk amal tersebut, dan dia buat amal tersebut dengan penuh keyakinan terhadap janji-janji tersebut. Maka sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab pada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, begitu juga siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar beribadat pada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ihtisab, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan pada bulan Ramadan ini amal-amal digandakan. Selain daripada dosa-dosa diampunkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curah, keberkatan ditambahkan. Begitu juga amal-amal manusia pada bulan ini akan dilipat gandakan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semua maklum, setiap amalan fardu akan diberi ganjaran 70 kali ganda, dan setiap amalan sunat akan diberi ganjaran amalan fardu. Begitu juga umrah pada bulan Ramadan, ganjaran atau pahalanya seumpama haji pada bulan sama ganjarannya dengan menunaikan haji. Bahkan dalam satu riwayat seperti atau seumpama menunaikan haji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Hajj daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baginda bersabda, "Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan." Satu umrah di bulan Ramadan menyamai satu haji. Dan satu riwayat lagi, "Fa inna umratan fi Ramadana taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i." Satu umrah di bulan Ramadan menyamai satu haji atau satu haji bersama dengan aku. Jadi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kelebihan-kelebihan yang terdapat pada bulan Ramadan, dan di antara keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita untuk menghargai nikmat bulan Ramadan ini. Kita tak tahu, mungkin Ramadan kali inilah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mungkin tahun depan sudah tak ada lagi peluang untuk kita dapat berpuasa atau beribadat pada bulan Ramadan. Dan mafhum satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang mana Nabi doakan kecelakaan untuknya ialah satu orang yang dia sempat dapat bulan Ramadan, dia berada bulan Ramadan, tapi dia biarkan bulan Ramadan itu berlalu tanpa mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu kita hendaklah berusaha bagaimana kita dapat berpuasa ataupun beramal pada bulan Ramadan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bulan Ramadanlah bulan yang mana peluang untuk kita mendapat keredaan Allah, mendapat keampunan Allah, mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, peluang ini terbuka luas bagi kita semua. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu dan kita tergolong di kalangan orang-orang yang rugi, yang tidak menghargai bulan Ramadan. Kita menghabiskan masa-masa kita di bulan Ramadan pada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu. Setelah kita tahu apa itu apakah kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, kita juga kena tahu bagaimana kita patut menjalani atau kita menghabiskan bulan Ramadan kita. Jadi bulan Ramadan ni ada banyak amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang fardu, ada yang sunat, ada yang mana amalan di siang hari, ada amalan di malam hari, dan ada amalan yang patut kita lakukan, dan ada perkara-perkara yang patut kita jauhkan, pantang larang dia. Ada perkara-perkara yang kita buat, kalau kita buat akan menyebabkan puasa kita tadi batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkara-perkara yang mana kalau kita buat, puasa kita tak batal, tapi menyebabkan kita hanya dapat lapar dan dahaga semata-mata, tak dapat berganjaran apa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas puasa kita tadi. Dan ada perkara-perkara yang mana kalau kita buat, puasa kita tidak batal, tapi ini akan mengurangkan pahala puasa kita, akan merugikan kita. Jadi di antara amalan-amalan di bulan Ramadan ini yang kita kena buat, sudah pastinya amalan paling utama adalah berpuasa, som. Kerana salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini ialah pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah fardukan berpuasa di siang hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, semoga-moga atau dengan harapan dengan kamu berpuasa ini kamu dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpuasa di siang hari dan pada malam harinya qiyamul Ramadan, yakni beribadat atau berdiri malam, menghidupkan amal-amal pada waktu malam di malam-malam Ramadan. Dan di antara amalan yang patut kita banyakkan pada bulan Ramadan ini ialah membaca Al-Quran. Kerana pada bulan inilah Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah menjadi amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan baginda akan banyak membaca Al-Quran lebih daripada bulan-bulan lain. Satu ialah membaca atau mendengar bacaan Al-Quran di dalam sembahyang tarawih. Ini satu amalan yang dibuat oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat kebiasaannya mereka akan mengkhatamkan Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran mereka akan mengkhatamkan, akan dibaca dan didengari di dalam solat tarawih mereka. Dan juga selain daripada membaca Al-Quran dan solat tarawih, begitu juga membaca Al-Quran secara tadarus. Kerana Nabi SAW pada bulan Ramadan kebiasaannya Nabi akan melakukan membaca Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Mula-mula sekali kebiasaannya Jibril akan membaca Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membacakan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Satu orang membaca, satu orang mendengar. Jadi setiap Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan khatamkan sekali bersama dengan Jibril alaihissalam. Dan pada tahun yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda telah khatamkan 2 kali Al-Quran dalam bacaannya bersama dengan Jibril alaihissalam. Jadi salah satu amalan yang patut kita ihtimam, ambil berat pada bulan Ramadan ni, paling kurang kalau kita dapat khatamkan
Al-Quran kita sekali, dan lagi banyak lagi bagus. Imam Syafi'i rahimahullah, amalan beliau pada bulan Ramadan, setiap hari beliau akan khatamkan dua Al-Quran. Satu kali khatam di siang hari, satu lagi khatam di malam hari. Ini tak termasuk Al-Quran yang beliau khatamkan dalam solat tarawih beliau. Jadi kita banyakkan baca Al-Quran dan banyakkan dengar Al-Quran, dan kalau boleh kita usaha supaya kita dapat dengar Al-Quran yang sempurna dan sembahyang tarawih kita tidak tertinggal walaupun satu ayat. Dan juga pada bulan Ramadan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat, salah satu amalan yang baginda sallallahu alaihi wasallam amat ambil berat ialah baginda menginfakkan harta baginda, membelanjakan harta baginda kepada mereka-mereka yang memerlukan. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu amalan yang baginda galakkan, yang baginda sendiri lakukanlah baginda bagi makanan untuk orang berbuka puasa. Dan riwayat mengatakan bahawa Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, baginda punya sakhawah, sifat dermawan Nabi itu macam hujan yang lebat dan turun tidak henti-henti. Nabi sentiasa memberi pada bulan Ramadan, sentiasa menginfakkan, membelanjakan hartanya untuk orang lain. Dan juga di antara amalan-amalan yang patut dilakukan, yang perlu kita ambil berat pada bulan Ramadan ialah amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Bagaimana kita dapat mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Kerana pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana hati-hati manusia lembut, nafsu-nafsu mereka telah dilemahkan dengan puasa, dan syaitan-syaitan yang selalu mengganggu dan menyesatkan manusia telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah bulan yang mana yang paling baik untuk manusia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hati-hati manusia lembut. Dan pada bulan Ramadan lah kita sepatutnya mengajak setiap orang kepada kebaikan, supaya terbentuknya suasana keimanan, suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita semua mendapat keridaan Allah dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini baginda akan memperbanyakkan setiap amalan baginda. Baginda akan melipat gandakan setiap amalan-amalan baginda, sama ada berbentuk amalan-amalan infradi individu baginda atau dalam bentuk amal-amal ijtimai bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan masyarakat orang Islam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada bulan Ramadan ini meningkatkan usaha baginda, usaha atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak safar-safar yang telah berlaku pada bulan Ramadan, seperti peperangan Badar, Fatah Mekah. Mereka bila sahaja ada tuntutan-tuntutan agama Allah Subhanahu Wa Taala, usaha agama untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada bulan Ramadan, baginda tidak menjadikan Ramadan ini sebagai satu alasan untuk baginda berehat daripada usaha agama atau menangguhkan usaha agama. Baginda sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini akan melipat gandakan setiap amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita orang Islam, patutnya kita mencontohi baginda Rasulullah. Maka kita ambillah peluang ini, bulan Ramadan yang mulia ini, untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita berubah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan segala amal-amal kita yang buruk, tinggalkan segala adat-adat, perangai-perangai kita yang tidak baik, dan kita ambil amal-amal yang baik, amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita biasakan diri kita dengan amal-amal kebaikan, suasana-suasana baik ni pada bulan Ramadan. Insya-Allah, kalau dalam bulan Ramadan ni kita dapat biasakan diri kita dengan ketaatan, dengan amal-amal yang baik, ini akan memberi kesan kepada kita pada bulan-bulan yang lain, insya-Allah. Maka kalau kita dapat berpuasa dengan dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menjaga segala pantang larangnya, dengan menunaikan segala kehendak-kehendaknya, maka hasilnya Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan dalam diri kita sifat takwa, sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat takwa adalah satu sifat yang sangat-sangat mulia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan seseorang itu akan mendapat ma'iyatullah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama dengannya. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita semua untuk mengambil pengajaran daripada muzakarah kita hari ini, dan kita dapat amal dan sampaikan, insya-Allah.